Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Okey, hari ini kita sambung kelas kita. Okey, kelas kita seterusnya untuk kelas 4 STEM yang mana seramai 37 orang. Okey, sekarang hanya ada hanya ada 24 orang saja. Minggu lepas cikgu minta maaf, laptop cikgu buat hal. Jadi tak dapat nak Google Meet. Okey, tak apa, kita sambung minggu ni. Okey, kita akan masuk kepada subtopik 2.7. Okey, kita dah nak habis bab 2. Okey, 2.7 iaitu impuls dan daya impuls. Okey, dia tak banyak pun, dia sikit saja. Dan konsep untuk faham, okey, dan untuk buat bagi formula di bawah tajuk ni tak susah sangatlah. Okey, senang je. Okey. Jadi sebelum mula tu cikgu tunjuk video dulu, okey? Tunjuk video dulu. Video ni antara aplikasi, okey, antara aplikasi daya impuls, okey. Yang mana daya ni, okey, daya ni konsep fizik ni di apply, okey, di apply dalam kehidupan kita. Okey, ni salah satu contoh. Okey, salah satu contoh. Okey. Cikgu jap. Okey. Okey, boleh rujuk pada paparan Google Meet. Okey. Dia panggil crumple zone, zone remuk. Okey, zone remuk. Okey. Okey, biasanya memang sekarang kereta sekarang, okey, bila kilang dia nak buat kereta, dia akan cipta sebuah kereta. Pada masa sama dia mengambil beberapa langkah keselamatan ataupun ciri keselamatan. Okey, kalau kereta dekat video tu, okey, kereta dekat video tu, okey, dia kita panggil crumple zone, zone remuk. Okey, yang mana kalau accident, zone tu dia akan kemek. Okey, dia akan remuk depan dan belakang. Okey, berbanding kereta yang dulu punya, kereta yang awal-awal dulu, okey, bila accident saja, kereta tu dia tak remuk. Orang kata kereta zaman dulu kuat. Okey, dia tak remuk. Kereta zaman sekarang tak kuat. Sebenarnya, okey, sebenarnya dalam perciptaan kereta ni, okey, dimasukkan ciri keselamatan supaya kita yang berada dalam kereta ni lebih selamat. Okey, lebih selamat. Jadi pada sebuah kereta tu diwujudkan satu zon remuk. Okey, iaitu di depan dan di belakang. Okey, di tepi dia ada sedikit saja. Okey, jadi bila accident, zon ni dia akan remuk, okey, dia akan kemek. Okey, sebenarnya, okey, dalam konsep fizik, sebenarnya dia nak memanjangkan tempoh, okey, nak memanjangkan tempoh masa perlanggaran. Okey, T. Dalam fizik kita masa kita letak T, time. Okey, time tu adalah masa dalam saat. Jadi crumple zone ni, okey, crumple zone ni dia nak memanjangkan tempoh. Okey, memanjangkan tempoh pelanggaran supaya daya impuls semakin rendah. Kalau rendah, impact dia kepada pemandu ataupun penumpang di dalam kereta, okey, impact dia berkurang. Okey, jadi itulah konsep fizik dalam perbuatan kereta. Okey, kita tengok video tu sekali lagi. Okey, dalam sebuah kereta,
kita panggil zon remuk, salah satu fungsi keselamatan. Okey, depan dengan belakang. Ini keselamatan tambahan lah. Okey, tele blank tu. Bila accident tu, dia tujuan dia nak absorb. Okey, absorb kesan pelanggaran. Okey, daya impulsive force tu. Okey. Jadi tu salah satu ciri keselamatan, okey, dalam perbuatan kereta. Okey, boleh? Okey. Kita sambung. Okey. Rujuk buku teks muka surat muka surat 67. Okey, buku teks muka surat 67. Alhamdulillah. Okey. Gambar foto 2.8 menunjukkan tindakan seorang atlet. Okey, lompat jauh yang membengkokkan kakinya semasa mendarat. Okey. Kita dekat sekolah kita ada hari sukan. Okey, hari sukan. Dan setiap orang wajib, wajib lompat jauh. Kan kita hari sukan setiap tahun. Last kali kamu tahun lepas lah. Okey. Bila buat lompat jauh kamu akan bengkok kaki. Okey, bengkok kaki. Jadi ini pun salah satu konsep fizik yang kita amalkan secara tidak langsung. Okey, kadang-kadang kita buat kita tak tahu apa kaitan dengan apa yang kita belajar. Okey, jadi hari ini kita masuk bab impuls dan daya impuls ni ada bagi tahu. Okey, dalam sukan kita bila lompat jauh kita bengkokkan kaki. Okey, semasa kita nak jatuh atas pasir. Okey, kenapa? Okey, sebenarnya tindakan membengkokkan kaki ini adalah untuk mengurangkan magnitude. Okey, mengurangkan magnitude daya impuls ke atas badan. Okey, ke atas badan. Magnitude ni nilai. Okey, nilai. Maksudnya nak mengurangkan nilai nombor, nak mengurangkan nombor daya impuls. Okey. Jadi impuls merupakan perubahan momentum. Kita dah belajar momentum sebelum ini, momentum. Okey, ingat balik yang kita belajar. Okey, dalam fizik ni apa yang kita dah belajar dia akan ulang balik dan kadang-kadang dia gabung beberapa konsep, beberapa formula. Okey, jadi kita kena ingat balik momentum. P sama dengan mv. Okey, P merujuk kepada momentum, M adalah jisim, V adalah halaju. Okay, kalau perubahan momentum, perubahan momentum iaitu P selepas momentum selepas tolak sebelum. Momentum selepas tolak momentum sebelum. Jadi perubahan momentum adalah kalau kita tukar balik pada formula mv tolak mu. Perubahan momentum. Perubahan momentum. mv tolak mu. Jadi dekat sini dia kata impuls merupakan perubahan momentum. V ni halaju akhir, u ni adalah halaju awal. Jadi impuls tu dia kata situ, iaitu J, perubahan momentum mv tolak mu. So sini adalah impuls iaitu perubahan momentum. Jadi ini juga kita simplify the FT. Daya darab dengan masa. Daya ni daya yang dikenakan, T ni masa impact. Masa impact tu maksudnya kalau atlet lompat jauh ni, kamu lompat jauh masa pelanggaran ni. Masa pelanggaran sentuh saja pasir, jadi berapa tempoh masa untuk kamu betul-betul stop. Betul-betul berhenti, betul-betul jatuh. Itu kita panggil masa pelanggaran. Kalau kita lompat biasa, lompat kita tak bengkokkan kaki. Bengkokkan kaki ni macam spring lah sebenarnya, kita nak merujukkan spring. Jadi tempoh kita berhenti tu ambil masa. Bila ambil masa, mengurangkan daya impuls, menambahkan masa impact dan mengurangkan daya impuls. Jadi kamu kurang sakit.
Okey, tak sakit lah. Tapi kalau kita T tu cepat sangat kita lompat, kita tak bengkokkan kaki, nanti kita akan sakit kaki. Contohnya, dekat rumah pun boleh test. Kalau siapa ada rumah 2 tingkat, cuba turun tangga lepas tu lompat tanpa bengkokkan kaki. Okey, nanti sakit. Okey, sakit. Tapi setengah kita memang kita automatik bila kita lompat, kita akan kaki kita tu kita buat bengkok sikit. Kita buat macam spring. Sebab kita nak memanjangkan tempoh masa pelanggaran. Bila kita sentuh lantai saja, kita bengkok, kita jadi spring kaki kita. Jadi ambil masa untuk betul-betul berhenti impact dia. Jadi bila masa panjang, daya impas pun berkurang. Okey, ini berkenaan dengan impas. Okey, iaitu FT. Okey, sekarang kita pergi kepada daya impas. Okey, dia tak banyak. Kita terus kepada formula, konsep. Lepas tu terus pada pengiraan. Memang tak banyak. Okey, untuk subtopik ini. Okey. Daya impas. Okey, daya impas merupakan kadar. Okey, kadar perubahan momentum. Okey, yang tadi, impas ni merupakan perubahan momentum. Okey, lain perubahan momentum, kadar perubahan momentum. Dia tambah kadar. Okey, bila kadar ini maksudnya per masa. Kadar ni per masa. Okey, daya impas merupakan kadar perubahan momentum dalam perlanggaran atau hentaman dalam masa yang singkat. Okey, rumus daya impas adalah seperti berikut. Okey, kalau sebelum ni FT. Okey. Okey, impas bersamaan FT sama dengan MV tolak dengan MU. Okey, kalau ini FT ni mewakili impas. Okey, kalau kita berbalik kepada daya impas, daya F. Okey, jadi F bersamaan dengan MV tolak dengan MU bahagi dengan masa T. T itu kita pindah ke sebelah sana. Jadi T ini adalah masa impact. Okey, masa pelanggaran. Okey, masa hentaman. Okey, yang atas ni adalah perubahan momentum. Okey. F, kita tengok F daya. Kalau daya besar, cikgu simpulkan Kalau daya besar, ni besar, tinggi besar, maksudnya impact dia impact dia kuat. Kalau F dia kecil, impact dia kurang. Ataupun kurang. Impact dia kecil. Kalau F dia kecil. Kita tengok apa yang mempengaruhi F besar. Dalam formula kita tengok formula impas, daya impas F bersamaan dengan MV tolak MU bahagi dengan masa. T ni memainkan peranan penting. Kita tengok contoh dalam hukum matematik. Hukum matematik. Contohnya 1 bahagi dengan 1 bersamaan dengan 1. Tengok bawah dia nilai bawah. 1 bahagi dengan 1 nilai dia 1. Dalam hukum matematik juga, kalau 1 bahagi dengan 2 bersamaan dengan 0.5. 1 bahagi dengan 3 bersamaan dengan 0.33. 1 bahagi dengan 4 bersamaan dengan 0.25. Sekarang cikgu nak semua tengok berkenaan dengan hukum matematik ataupun kiraan matematik. Kiraan matematik. Nilai bawah. Tengok nilai bawah nilai bawah. Nilai bawah. Nilai bawah nilai bawah. Kita ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Yang mana semakin besar, kita tengok nilai bawah. Bila semakin besar, nilai hasil bahagi dia semakin kecil. Kalau kecil, nilai bawah ni kecil, maksudnya 1 bahagi 1 kita akan dapat nilai 1.
1 bahagi 2 dapat 0.5. Bermaksud nilai 0.5 ni lebih kecil daripada 1. Semakin besar nombor di bawah, semakin kecil hasil bahaginya. Semakin kecil. Nilai yang kecil menunjukkan sesuatu konsep kecil, kurang. Semakin besar, kita kata banyak, kuat. Jadi kita kaitkan dengan hukum fizik ni, konsep formula fizik daya impuls ni. Kalau bawah ni kecil, maksudnya nilai dia bawah daripada 1, 0.9, 0.00. Kalau kecil, di bawah, nilai dia akan jadi besar. Maksudnya bila nilai besar, impact dia adalah kuat. Kaitan dia adalah kalau T ni rendah, kalau T ni besar, T besar, nilai F ni akan jadi kecil. Kalau T ni kecil, nilai ni daya akan jadi besar. Boleh faham tak, kelas? Boleh sekali lagi. Kalau nilai bawah besar, hasil bahagi dia kecil. Sama juga T. Kalau T ni semakin besar, T semakin besar, nilai F dia makin kecil. Makin kecil. Makin kecil. Ini dengan ini makin kecil. Kalau T dia makin kecil, daya dia makin besar. Jadi dekat sini, melalui formula fizik daya impuls, T ni merujuk kepada masa perlanggaran ataupun masa hentaman. Masa hentaman. Jadi kita akan cuba besarkan T. Maksudnya menambahkan masa pelanggaran. Dalam sebuah kereta yang cikgu tunjuk video tadi, bila accident, dekat depan tu kita ada crumple zone. Crumple zone. Jadi crumple zone tu dia menambahkan masa pelanggaran supaya dia ambil masa kereta tu nak berhenti bila accident. Kalau crumple zone tu tak wujud, kereta bergerak terus langgar, dia tak ada kemek, dia terus stop. Jadi masa pelanggaran T tu pendek. Bila pendek, daya impuls dia besar. Bila besar, daya besar, dia memberikan kesan buruk. Kesan buruk. Jadi kesan dia adalah kepada pemandu dan penumpang. Ada macam-macam lah. Impact dia boleh pecah kepala lah, apalah semua kan. Kalau accident ni, dia macam-macam. Jadi crumple zone, bila accident saja dia ambil masa tu nak berhenti, T ni. Jadi T ni mungkin 1, jadi 2, jadi 3, 4 saat, mungkin ambil masa 4 saat. Untuk berhenti. Jadi bila masa banyak, impact dia kurang. M ni merujuk kepada jisim kenderaan kalau kereta. V ni halaju akhir, U halaju awal. Kita sambung merujuk kepada buku teks. Dekat sini statement dia, jika perubahan momentum, kalau merujuk kepada perubahan momentum, MV tolak MU lah. MV tolak MU adalah malak. Adalah malak. Maka kejap. Kawan cikgu. Jangan pada mesej kawan cikgu. Waalaikumsalam. Sambung. Jika perubahan momentum MV terhadap MU adalah malah, maka F. Ini perkadaran. Perkadaran. Perkadaran F berkadar, kita tengok sini. F berkadar, kita dengan T, hubungan antara F dengan T. So T duduk bawah, ini kita kata F berkadar songsang
dengan T. Okey, kalau berkadang songsang maksudnya T ni mempengaruhi apa dia? Dia kata sini jika T adalah kecil, maka magnitude F adalah besar. Okey, adalah besar. Yang cikgu cerita tadi lah. Okey, jika T kecil, maksudnya kecil. Kita ambil satu lah kecil. Bila satu ni dia memberi nilai yang besar. Magnitude tu maksud dia nombor. 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 Sebaliknya, kalau dia kata dan sebaliknya, maksudnya kalau T semakin besar, jadi nilai F dia semakin kecil. Itu maksud sebaliknya. Jadi untuk impuls dan daya impuls ini sahaja, tak banyak. Cuma aplikasi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita kena kaitkan. Cikgu nak tunjuk video yang ni. Yang ni kot video impuls momentum daya impuls. Cikgu nak tunjuk video ni sekejap. Cikgu nak cari video tu kat mana? Video tu dekat copy link. Kita tengok video daripada buku teks. Dia ada masukkan video. Tak dengar kot audio. Untuk itu semua boleh tengok nanti QR code. Pada masa sama dekat ruangan chatting cikgu masukkan link video tu. Dia video tu dalam Google Drive. Boleh tengok. Dia ada suara. Tapi cikgu tak boleh nak connectkan suara tu bagi semua dengar. Dia kata apa yang dimaksudkan dengan impuls. Jadi contohnya dalam permainan snooker, impact, impact kepada bola tu ditransfer, daripada kayu ni transfer kepada bola. Daya tu dipindahkan. Kalau ikutkan yang kita belajar momentum sebelum dan selepas melibatkan dua objek. Impuls ni bermaksud perubahan momentum. Sini ada berlaku perubahan momentum sebelum dan selepas. Sebelum dia adalah kayu ni, kayu snooker saja yang bergerak. Sebelum. Selepas pelanggaran, momentum selepas bola pula yang bergerak. Maksudnya berlaku pemindahan tenaga daripada kayu ni kepada bola ni. Yang mana daya darat dengan masa pelanggaran. Impuls ni daya yang dikenakan oleh kayu ni darat dengan masa pelanggaran tu. Biasanya kita tu sama ada 1 saat, 0.2 saat. Tengoklah hentaman kayu ni kepada bola. Dia kata sini daripada table ni, daripada table ni dia masukkan data. Ini adalah jumlah daya 150, unit dia adalah Newton. T ni masa adalah saat, masa dia saat. Lepas tu kita tengok impuls dia. Semua sama. Mana impuls ni hasil darat antara daya darat dengan masa. 100 darat 1, 50 darat 2 memberi impuls yang sama. Cuma antara daya dan masa saja dia ubah-ubah. Dia ubah-ubah. Ini berkenaan dengan momentum yang kita dah belajar sebelum ni, momentum iaitu jisim, jisim darab dengan hal laju. Ini dalam permainan rugby. Jadi dalam permainan rugby ni, biasanya badan dia besar-besar, maksudnya jisim dia tinggi. Lepas tu kena lari laju.
Jadi memerlukan momentum yang besar juga untuk memberhentikan, okey, memberhentikan orang yang bawa bola, okey, dalam permainan rugby. Okey. Okey, sekarang ni berkenaan dengan daya impas. Okey, daya impas iaitu antara pemukul bola kayu ni, okey, dengan bola. Okey, dengan bola ni, okey, kita akan ada dua. Okey, jadi impulsive force tadi, daya impas tadi, bola tadi mengalami perubahan momentum, okey, perubahan momentum, dan semasa pelanggaran tu T dia kecil. Kita nak T kecil supaya impact besar. Bila impact besar, bola tu boleh pergi jauh. Kita nak T kecil. Kalau bola tu datang, kita pukul slow je. Maksudnya kita memanjangkan masa pelanggaran. Slow je, bola pun slow je. Okey, bola tu pun slow juga. Okey, tetapi kalau kita pukul dengan cepat, kita memendekkan masa, daya impact, okey, daya impact dia, daya impuls tu jadi besar. Bila jadi besar, bola tu boleh pergi jauh. Okey. Okey, jadi dalam ni adalah salah satu, okey, contoh aplikasi daya impuls, okey, dalam permainan, okey, dalam permainan. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ada banyak kaitan, okey, dalam konsep fizik. Sebab tu kita sebenarnya senang je nak faham fizik, kaitkan dengan kehidupan kita. Okey, kaitkan dengan kehidupan kita. Jadi kita boleh lebih faham, okey, berkenaan dengan konsep-konsep fizik. Okey, jadi kita sambung dalam buku teks. Okey, kita sambung. Okey, sebenarnya, okey, muka surat seterusnya, sebenarnya semua situasi okey, yang dekat atas ni. Okey, kita sambung. Hubungan antara daya tindakan dan daya tindak balas dijelaskan oleh hukum gerakan Newton ketiga. Okey, hukum gerakan Newton ketiga. Okey, hukum gerakan Newton ketiga menyatakan untuk setiap daya tindakan terhadap satu daya tindak balas sama magnitud tetapi bertentangan arah. Okey, bertentangan arah. Okey. Kita highlight. Okey. Menyatakan untuk setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud, okey, tetapi bertentangan arah. Okey, sama juga dengan baseball tadi, bola datang arah depan, kayu datang daripada arah belakang. Okey, bertentangan, okey, bertentangan. Dua tindak balas tetapi magnitud dia sama, okey, magnitud dia sama. Arah saja yang bertentangan. Okey, contoh. Okey, contoh. Menambahkan magnitud impuls melalui tindakan ikut lajak. Apa dia ikut lajak ni? Okey, sepakan yang kuat diikuti tindakan ikut lajak akan menghasilkan, okey, impuls yang besar. Okey, tengok ikut lajak ni, istilah BM, ikut lajak ni dia tarik kaki ke belakang. Okey, ni ikut lajak ni, dia tarik kaki belakang, lepas tu dia sepak balik. Ni dia ada angle ni. Ini kita panggil ikut lajak. Okey, ikut lajak. Bola ni kita nak sepak, okey, orang lelaki dah biasa faham. Okey, nak sepak bola ni biasanya kita lajak kaki kita. Okey, kita lajak. Kalau setakat kaki kita pijak dekat lantai, kita terus sepak. Okey, terus sepak bola tu pergi perlahan je. Okey, perlahan saja. Sebab apa? Okey, sebab daya impuls dia kecil. Sebab apa? Ikut lajak kita kecil. Sebenarnya dia nak memanjangkan tempoh pelanggaran antara kaki dengan bola. Dan ikut lajak ni memberi daya kepada kaki. Nak memberi daya kepada kaki. Okey. Dengan itu, bola mengalami perubahan momentum yang besar dan bergerak dengan halaju yang tinggi. Okey, jadi kita nak sepak bola, biasanya kaki ni dia lajak. Okey, dia tarik ke belakang, lepas tu dia sepak.
sebenarnya nak mengumpulkan daya pada kaki ni. Mengumpulkan daya yang besar dan daya tu dipindahkan kepada bola dan bola tu boleh bergerak dengan tinggi, laju yang tinggi. Ini contoh adalah permainan bola sepak lah. Seterusnya, mengurangkan daya impas dengan memanjangkan masa impact. Masa impact. Ini cikgu cerita dah tadi, dah tunjuk video. Pelanggaran menyebabkan kereta diberhentikan dan mengalami satu perubahan momentum. Ni pelanggaran menyebabkan kereta tu berhenti. Kita ada momentum sebelum dan selepas. Momentum sebelum dan selepas. Selepas aksiden. Mengalami perubahan momentum. Bahagian hadapan kereta yang mudah remuk memanjangkan masa impact. Jadi bahagian hadapan kereta yang mudah remuk, crumple zone kita panggil. Yang crumple zone tu memanjangkan masa impact semasa pelanggaran. Dengan itu magnitude daya, magnitude ni nilai 0.2, 1, 40, 50, itu magnitude. Nilai daya impuls ke atas kereta dikurangkan. Jadi keyword dia kat sini masa, masa impact. Ini adalah kita nak mengurangkan daya impuls. Dekat sini dia nak menambahkan. Sini nak mengurang, ini nak menambahkan. Jadi sini dia panjangkan tempoh, sini dia pendekkan masa. Pendekkan masa supaya daya impuls besar. Satu lagi. Ini siapa yang biasa duduk kat dapur. Meningkatkan daya impuls dengan mengurangkan masa impact. Masa impact, meningkatkan daya. Dia nak tingkatkan daya, kurangkan masa impact. Alu yang bergerak pada dia panggil alu batu ni untuk ketuk ni. Bergerak pada laju tinggi diberhentikan oleh lesung yang keras dalam sela masa yang singkat. Sela masa ni perbezaan masa. Perbezaan masa yang singkat. Daya impas yang besar dihasilkan. Bila daya besar, senanglah kita nak hancurkan bawang, kita nak hancurkan black pepper, nak hancurkan apa-apa sajalah kita letak dalam lesung ni. Jadi dekat sini sebenarnya dia nak mengurangkan masa impact, nak membesarkan, meningkatkan daya impuls. Kalau daya besar, cepat hancur. Kalau kita buat lembut je kan. Kita buat lembut saja, kita memanjangkan masa impact lah. Kita buat lembut je, cuba buat. Memang tak hancur lah, lambat lah hancur. Tapi kalau kita buat cepat, kita buat cepat, jadi daya besar, cepatlah hancur. Tengok aplikasi konsep fizik dalam kehidupan harian kita. Sekarang ni kita pergi kepada contoh. Dah tak banyak lah, tengok. Satu page je lagi, menyelesaikan masalah melibatkan impuls dan daya impuls. Kita ada dua contoh. Kita pergi contoh yang pertama dulu. Sebiji bola plastisine berjisim 0.058 kg dilontarkan pada halaju 10 meter per saat. Halaju 10 meter per saat dan menghentam dinding. Bola plastisine itu melekat pada dinding. Berapakah impuls? Dalam peperiksaan kita kena highlightkan maklumat yang diberikan. Kemudian kita saling balik. Jadi soalan dia tanya berapakah impuls. Jadi untuk membuat kita nak buat soalan yang berkaitan dengan formula ataupun pengiraan, pertama langkah satu ni kita kena senaraikan maklumat yang diberikan. Senaraikan maklumat yang diberikan dengan simbol dan unit. Simbol dan unit. Unit dia tertinggal kat sini. Jadi yang diberikan adalah jisim, halaju awal, halaju akhir. Ini dia tak beri ni. Dia tak beri. Kenapa? Macam mana kita nak kesan? Tengok dia lontar satu plastisine 10 dan menghentam dinding. Bila menghentam dinding maksudnya dia stop dekat dinding. Halaju akhir dia kosong. Halaju akhir kosong. Pertama dia lontar dengan halaju 10. Lepas tu dia stop dekat dinding. Jadi kosong, halaju akhir. Jadi maklumat ni kita salin dulu. Langkah 2, kena pasti rumus apa yang nak digunakan. Satu lagi dekat sini sepatutnya
Sepatutnya dekat sini dia kena masukkan soalan juga. Okey, soalan juga. Text. Okey, dekat sini kita tulis jisim, halaju awal, halaju akhir, lepas tu kita tulis dekat sini impulse sama dengan tanda soal. Maksudnya kita kena cari formula yang ada jisim, yang ada M, ada U, ada V dan ada J. Okey, jadi formula apa nanti baru kita pergi langkah 2. Jadi rumus apa kita nak guna? Rumus impulse. Sebab memang dia tanya impulse pun, iaitu J. MV tolak MU. M kita dah ada, V kita dah ada, U kita dah ada. Semua dah ada. Masukkan sahaja. Okey, cuma kena ingat dalam dalam kita nak masukkan nilai ni, pastikan unit yang betul. Contohnya kalau jisim dia bagi gram, kita kena tukar dulu kepada kilogram. Okey, tukar dulu kepada kilogram. Jadi dekat sini kita dah ada formula, kita masukkan saja. Ini adalah jisim, ini halaju akhir, tolak jisim, halaju awal. Jadi bila tolak dapat cos negatif 0.58. Okey, ini secara pergantian, kita buat secara pergantian. Jadi negatif, kita dapat impulse negatif. Negatif, apa maksud dia? Okey, maksud dia adalah pada arah bertentangan dengan halaju processing. Okey, pada arah yang bertentangan dengan halaju processing. Processing pergi ke depan, okey, impulse dia ke belakang. Sebab tu dia boleh berhenti. Okey, macam ni contoh. Okey. Ni cikgu tak faham dulu. Yang dimaksudkan halaju arah bertentangan. Okey. Bila sesuatu objek bergerak. Okey, bergerak. Kita buat anak panah. Okey, bergerak. Maksudnya halajulah. Okey, bergerak. Kita boleh berhentikan objek yang bergerak ni dengan daya yang bertentangan dengan arah ni. Okey, syarat dia nak berhentikan sesuatu objek yang bergerak, kita kena beri daya yang bertentangan dengan arah gerakan. Kalau arah gerakan dekat sini, kita boleh berhentikan dengan arah yang bertentangan, daya lain. Okey, jadi daya apa yang kita boleh berhentikan? Biasanya kita panggil daya geseran kalau dekat sini. Daya yang bertentangan ke belakang adalah geseran dekat sini. Ini geseran antara kotak ni dengan permukaan. Bertentangan. Ini maksud bertentangan. Jadi bila ada daya bertentangan, okey, contohnya kita nak berhentikan V. V bersamaan dengan dia kita kalau ikutkan kita tentukan daya F lah. F bersamaan dengan MA. Jadi dekat sini sebaiknya kalau kita letak A, kita boleh kira lah. F ni daya paduan, jadi F ni kita kena ada daya. Okey, contohnya sini 40 Newton, bergerak dengan daya 40 Newton. Jadi kita nak berhentikan kotak ni, kita kena ada daya yang bertentangan 40 juga. 40 tolak 40 kosong. Kosong maksudnya tidak bergerak. Okey, jadi kalau sesuatu objek yang bergerak dengan apa daya, contohnya kalau 40 Newton, kita boleh berhentikan kotak ni juga dengan daya yang bertentangan dengan jumlah yang sama. Okay, jumlah yang sama baru boleh berhentikan kotak yang sedang bergerak. Okay, jadi dalam kes ni dia berhenti, halaju akhir dia kosong. Maksudnya dekat sini, maksudnya dekat sini untuk memberhentikan proses ini, kita dapat nilai impulse dia negatif. Negatif. Negatif maksudnya adalah impulse yang bertentangan dengan processing. Kita ada dinding, processing dia bergerak ke arah dinding. Processing bergerak. Jadi impulse ni dia bertentangan dengan arah gerakan processing. Kita dapat nilai negatif. Nilai negatif ni memberi simbol arah. Sama ada arah yang bertentangan dengan nilai yang asal, ataupun memberi negatif ke kiri ataupun ke bawah, negatif juga kita guna. Jadi dekat sini kita dapat negatif. Dalam exam kalau dapat negatif jangan kata salah. Teruskan. Sebab ini kita ada arah, menunjukkan arah. Contoh yang pertama. Boleh setakat ini? Boleh? Boleh. Kita pergi contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, seorang pemain golf memukul bola golf yang berjisim. Tengok sini dia guna gram. Dia guna gram. Ini kena hati-hati dalam exam biasa ni.
okey, dia guna gram. Ni kita kena tukar kilogram. Okey, pada laju 50 meter per saat. Okey, jika masa impact ialah 0.005 saat. Okey, masa impact. T ni. Okey, T. Berapakah daya impuls? Okey, yang dikenakan. Okey, yang pertama, ada tak tulisnya macam ni. Yang pertama kita senaraikan semua maklumat yang diberikan. Senaraikan semua. GSIM kita tukar siap-siap ataupun kita tulis yang ni dulu. Lepas tu kalau nak tukar, macam mana gram nak tukar kepada kilogram, kita nak buat apa? Gram nak tukar kepada kilogram. Nak bahagi, nak darab. Bahagi 1000. Ya, pandai. Bagus. Bahagi 1000. Okey, jadi kita pun bahagilah 1000. Bahagi 1000 kita dapat nilai dalam kilogram. Okey, GSIM. Okey, lepas tu U. Okey, U ni halaju awal. Kenapa? Kenapa kosong? Tak ada pun. Kejap ya. Okey, halaju akhir. Ni, dia pukul bola golf, bola tu bergerak. Tu halaju akhir 50, bukan halaju awal. Lepas tu T ni masa impact. Okey, kenapa kosong? Okey, bola golf tu dia letak dulu. Okey, dia letak dulu. Maksudnya sebelum bola tu bergerak, dia stop dulu. Dia duduk pegung. Jadi dia tak bergerak pun. Jadi U sama dengan kosong. Okey, kenapa 50 tu jadi halaju akhir? Sebab bila pukul baru bola tu boleh bergerak. Maksudnya sebelum tak bergerak dan selepas bergerak. Jadi sebelum bergerak kosong, selepas bergerak 50. Okey, sebab dalam soalan dia kadang-kadang dia tak bagi tahu. Okey, kalau dekat KIS pada contoh 2 ni, seorang pemain golf memukul bola golf berjisim pada halaju, dia tak bagi tahu halaju awal, dia tak bagi tahu halaju akhir. Tapi kita kena faham situasi tersebut. Okey, situasi dia letak bola golf, okey, lepas tu dia pukul. Maksudnya sebelum tu dia tak bergerak, lepas tu bila dia pukul baru dia bergerak. Okey, sekarang kita nak mencari soalan dia berkenaan dengan daya impuls. Okey, daya impuls F Okey, F. Okey, F. Okey, F bersamaan dengan perubahan momentum MV tolak dengan MU, halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa impact. Okey, masa impact. Okey, jadi formula dia dah bagi. Okey, lepas tu kita dah senaraikan semua nilai. Okey, kita dah senaraikan semua nilai. Okey, semua nilai. Okey, lepas tu kita gantikan dalam formula yang kita tulis. Okey, kita gantikan M, kita dah ada. Kalau siapa tak tukar, kita akan dapat jawapan yang salah. Sebab GSIM memang dalam fizik GSIM dia akan guna kilogram. Dia tak guna gram. Okey. Okey, dia tak guna gram. Okey. Sekarang V halaju akhir 50, M sama U halaju awal. Masuk nilai je, senang je. Lepas tu kena guna kalkulator. Dalam fizik pun memang kena bawa kalkulator. Okey, lepas tu dia dapat jawapan sebab ini adalah daya. Okey, unit dia adalah Newton. Kalau daya automatik Newton. Okey, jadi kita dapat 459.3 Newton. Okey, bertindak pada arah yang sama dengan halaju bola. Okey, dengan halaju bola. Okey, kenapa dia cakap macam tu? Okey. Bola. Okey, kita ada bola golf kan? Okey, lepas tu kayu. Okey, kayu golf. Okey, kita ada kayu golf. Okey, kayu golf arah. Okey, kita ada arah kayu golf dipukul tu. Kena kat bola ni, bola bergerak arah yang sama. Tengok, arah yang sama dengan daya yang dikenakan. Arah yang sama. Nilai dia positif. Okey, nilai dia positif. Kalau pukul sini, bola bergerak ke arah sini, kita akan dapat nilai negatif. Okey, nilai negatif. Jadi dalam kes ni kita dapat nilai, kalau dekat situ 459.3 Newton positif. Okey, positif. Okey, iaitu dia kata sini adalah arah yang sama dengan halaju bola. Arah daya ni sama dengan arah halaju bola. Ini maksud dia. Berbanding dengan processing tadi, sebab dia stop.
Yang ini daripada stop dia bergerak. Yang tadi daripada bergerak dia stop. Okey, jadi nak stop sesuatu benda tu arah daya yang bertentangan. Okey, yang ini kita nak gerakkan. Okey, nak gerakkan. Dekat sini pun dekat sini pun berlaku momentum sebelum dan selepas. Okey, sebelum dengan selepas. Cuma kita hanya tambah T dulu. Yang kita belajar momentum dulu. Laju awal bola ni kosong, tak bergerak. Okey. Dan kayu ni bergerak. Laju momentum akhir bola bergerak, kayu tak bergerak. Okey, kayu tak bergerak. Okey, ada soalan? Ada soalan setakat ini? Ada soalan tak? Okey, tak ada. Okey, jadi cikgu akan masukkan link. Ada 2 soalan. Okey, ada 2 soalan. Pilih nama untuk kehadiran. Lepas tu jawab 2 soalan. Tak susah. Ada satu soalan kira dan satu lagi soalan apa tu? Soalan biasa je. Okey, soalan berkenaan dengan konsep. Okey, pergi dekat ruangan chatting. Okey, boleh buka soalan, boleh jawab sekarang. Okey, kita ada 2 soalan. Okey, dekat situ. Okey, 2 soalan. Soalan yang pertama, apa tu? Kita ada lompat tinggi. Dalam sukan pun kita ada lompat tinggi. Okey, sukan sekolah kita ada lompat tinggi. Itu ada kaitan juga. Apa yang kita belajar? Lompat tinggi. Lompat tinggi. Kemudian kita ada badminton. Okey, badminton. Bergerak. Badminton ni soalan nombor 2. Okey. Rajah di bawah menunjukkan seorang pemain badminton menerima sebiji bola tangki berjisim 50 gram. Okey. Jisim 50 gram kena tukar kepada kilogram dulu yang bergerak secara mengufuk. Okey, pemain mengembalikan bola tangkis itu pada 45 meter per saat. Okey. Okey. Sekarang dah pukul 9. Okey, nanti jawab. Okey, nanti free boleh jawab soalan tu. Okey, boleh jawab soalan tu. Yang penting kehadiran kena isi. Okey, cikgu akan kira kehadiran. Okey, setakat ni ada soalan sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini. Ada soalan tak? Ada soalan tak semua? Tak ada. Okey, kalau ada soalan lepas ni, kalau rasa baru ada minta soalan, boleh dekat borang cikgu tu. Last kali tu ada ruangan catatan, boleh type dekat situ. Okey, soalan. Okey, boleh type soalan dekat situ. Okey, setakat itu saja. Terima kasih dan tahniah semua. Terima kasih dan tahniah semua yang masuk kelas cikgu pada hari ini. Nanti kita jumpa lagi. Okey, setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Bye-bye.